Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskan tajuk hari ini iaitu bab 6 berkaitan dengan pembentukan dan kepentingan batuan. Hasil pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini adalah untuk mengenal pasti batuan igneous, batuan endapan dan batuan metamorfosis. Kita akan masuk dengan 3 jenis batuan. Apakah 3 jenis batuan tu? Ianya terdiri daripada yang pertama adalah batuan igneous, yang kedua adalah batuan endapan dan yang ketiga adalah batuan metamorfosis. Batuan igneous ini dia berasal daripada magma dan lava gunung berapi. Jadi untuk kita ingat igneous, kita ingat magma dan lava gunung berapi. Dia datang daripada situ yang telah menyejuk dan membeku. Sebab tu kalau kita tengok dekat gambar tu, anak panak pergi ke bahagian yang itu. Batuan endapan pula terbentuk daripada bahan akisan yang telah mengalami pemendapan dan penyiminan. Kalau macam igneous tadi terbentuk atau berasal daripada magma dan lava gunung berapi yang telah menyejuk dan membeku. Yang ini pula adalah daripada hakisan yang telah mengalami pemendapan dan penyiminan. Manakala batuan metamorfosis adalah terbentuk sebab terdedah dengan haba dan tekanan yang tinggi dalam kerak bumi. Jadi bila dia terdedah dengan haba dan tekanan ni mengakibatkan berlakunya perubahan dalam tekstur komposisi mineral yang akhirnya akan membentuk batuan baru. Cikgu ulang, batuan metamorfosis ni terbentuk sebab terdedah dengan haba dan tekanan yang tinggi. So itu kamu kena ingat. Kalau batuan igneous dia berasal daripada magma dan lava gunung berapi. Kalau batuan endapan terbentuk daripada bahan akisan yang telah mengalami pemendapan dan penyiminan. Dan kalau batuan metamorfosis terbentuk kerana terdedah dengan haba dan tekanan yang tinggi. Pertama kita akan tengok batuan igneous. Batuan jenis ini adalah batuan yang paling keras kalau kita bandingkan dengan batuan-batuan yang lain atau batuan-batuan yang kita akan belajar nanti. Igneous ni bermaksud api. Kenapa api? Sebab ingat lagi kah asalnya igneous ni dari mana? Ya, betul, daripada penyejukan dan pembekuan lava dan magma gunung berapi. Ada 2 jenis batuan igneous ni. Yang pertama adalah rejahan dan yang kedua adalah terobosan. Ni adalah bagaimana igneous ni terbentuk. Cuba kamu tengok gambar tu. Daripada lava panas, kemudian menyejuk dan akhirnya membentuk batuan. Mesti ada yang tertanya-tanya ataupun keliru. Apa beza igneous rejahan dan igneous terobosan? Sebenarnya dia mudah sahaja. Rejahan ni batuan membeku di dalam kerak bumi. Terobosan ni membeku di luar gunung berapi. Jadi cara ingatnya yang lebih mudah adalah kita ingat batuan terobosan ni dia bosan duduk dalam. Jadi dia duduk dekat luar. Sebab itu dia membeku di luar gunung berapi. Ada beberapa ciri-ciri umum batuan igneous ni. Yang pertama, tidak mengandungi fosil. Sebab bahan asal igneous ni, batuan igneous ni adalah sangat panas dan tidak berlapis. Sebab dia kan berada dekat dalam bahagian-bahagian yang panas tu. Yang kedua, dia sangat keras dan berkilat. Dan yang ketiga, ada banyak jenis dan bergantung dengan proses pembentukannya. Pertama kita tengok pula rejahan. Macam cikgu cakap tadi, rejahan ni terbentuk hasil penyejukan magma dalam lapisan kerak bumi di dalam. Proses penyejukan ni makan masa yang agak lama sebab dia berada dekat dalam kan. Jadi benda tu telah mempengaruhi kekerasan batuan tu dan jenis batuan yang tidak berongga. Ada 3 jenis rejahan yang kamu kena ingat. Yang pertama granit, yang kedua gabbro dan yang ketiga diorit. Ingat je bro, ingat je it. So itu adalah jenis batuan rejahan ni. Manakala untuk terobosan pula, yang bosan tadi tu, dia menyejuk di luar lapisan kerak bumi. So dia bosan berada dekat dalam. Oleh kerana terobosan ni terdedah sebab di luar, jadi dia lebih cepat sejuk dan membeku jika dibandingkan dengan batuan rejahan tadi.
Sebab kalau batu rejahan tadi dia ambil masa yang lama sebab dia di dalam. Jadi untuk terobosan ni dia lebih mudah untuk menyejuk dan membeku sebab dia berada di luar, dia terdedah dekat luar. Ada 3 batuan yang kita kena ingat untuk terobosan ni, iaitu basalt, pumice dan juga obsidian. Ingat je nama-namanya ni macam nama-nama bosan bah. Contohnya oops, basalt. Kan kalau kamu basalt kan, bacet tu. Jadi kalau kamu bacet tu kamu rasa macam bosan melayan orang. Dan miss ni dalam bahasa Inggeris macam terlepas. Jadi kalau sudah terlepas tu macam bosan sudah mau ulang balik. Jadi kamu ingat je oops, basalt dan juga miss. Jadi macam cikgu cakap, batuan jenis ini ditemui di luar gunung berapi, iaitu di kawasan lava yang mengalir. Jadi mudahlah kamu boleh ingat 3 jenis batuan yang ada dekat rejahan, 3 jenis batuan yang ada dekat terobosan ni. Okey, ini adalah ciri-ciri dekat batuan igneous rejahan. Sebenarnya ini ada dalam buku kamu dan sebenarnya ini kamu kena hafal sendiri. Tapi cikgu akan cuba untuk tolong ingat beberapa benda yang dekat sini yang ada persamaan. Untuk batuan igneous rejahan ni, kalau kita lihat ketiga-tiga jenis batuan adalah kasar. Itu yang pertama. Dan yang ketiga-tiga ada mineral feldspar. Jadi itu kamu boleh ingatlah mudah. Lepas tu dari segi gelap cerah, dua daripada batuan ini iaitu gabbro dan juga diorit adalah jenis gelap dan dia mempunyai laba yang best. Dua-dua ada laba best, dua-dua gelap. Dan granit adalah cerah dan dia mempunyai laba asid. Untuk batuan igneous terobosan pula, yang ketiga-tiga sama adalah tiga-tiga berkacah. Untuk pumice dan basalt, dia ada mineral feldspar juga macam tadi. Jadi dari sini kita boleh nampak bahawa untuk batuan igneous ni kebanyakannya ada mineral feldspar. Untuk cerah dan gelap pula, obsidian dan juga basalt adalah gelap, manakala pumice adalah cerah. Jadi itu cikgu bagi kamu untuk hafal lah. Okey. Okey, kalau batuan igneous tadi tidak mengandungi fosil dan tidak berlapis, tapi ia berbeza pula dengan enapan. Sebab enapan ni dia mengandungi fosil tumbuhan dan haiwan serta berlapis-lapis dan mempunyai ketebalan yang berbeza-beza. Okey, ada 3 jenis batuan enapan ni. Yang pertama adalah jenis kimia, yang kedua adalah jenis klastik dan yang ketiga adalah jenis organik. Okey, pertama adalah jenis kimia. So kimia kita kaitkan dengan mineral. Sebab tu batuan enapan jenis kimia ni dia adalah batuan yang mengandungi mineral yang mudah larut. Okey. Ada 2 jenis batuannya ni. Mudah je. Dua-dua ada dekat rumah kita lah biasanya, iaitu batuan jenis pasir dan juga batuan garam. So kamu kena ingat dua tu lah, batu pasir dan juga batu garam. Yang kedua adalah batuan enapan jenis klastik. Batuan jenis ini berasal daripada serpian batu yang pecah dan batuan asal. Klastik macam klasik kan, macam lama-lama. Jadi kita kaitkan dengan batuan-batuan yang asal. Ada 3 jenis batuannya, konglomerat, gypsum dan sal. Okey, nanti kalau cikgu tanya dengan kamu klasik-klasik, ingat kong, ingat sal. Kong, sal, kong, sal. Klasik, kong dengan sal. Okey, ingat dua tu. Dan juga gypsum. Okey. Dan yang ketiga adalah batuan enapan jenis organik. So, bila organik ni kita kaitkan dengan apa? Dia mengandungi fosil tumbuhan dan juga haiwan. Ada 2 jenis batuannya, iaitu batu kapur dan arang. Kapur dan arang. Organik kita ada kapur dan arang. Okey, mudah macam gitu je. Jadi ada 3 jenis batuan enapan ni, kimia, plastik dengan organik. Kalau kimia yang ada dekat rumah kita, apa? Pasir dengan garam. Kalau plastik, cikgu suruh ingat 2 benda tadi, iaitu kong dengan sisal dan juga gypsum. Kalau batuan enapan jenis organik, ada 2, iaitu kapur dan juga arang. Kapur dan juga arang. Okey, bagus. Okey, batuan yang ketiga iaitu batuan metamorfosis. Okey, ni batuan ini senang saja. Batuan ini dikenali sebagai metamorfosis kerana batuan ni yang menjelma semula daripada batuan asal. Okey,
Perkataan meta ini adalah dalam bahasa Greek yang bermaksud perubahan, dan morfosis ni bermaksud bentuk. Jadi perubahan bentuk. Faktor utama perubahan bentuk batuan ini adalah dipengaruhi oleh suhu serta tekanan yang sangat tinggi. Sebab sebelum ini kan kita ada belajar pada awal-awal tadi, cikgu cakap macam mana pembentukan metamorfosis ni dipengaruhi oleh habah dan juga tekanan yang tinggi. Bila berlakunya benda tu, dia telah mempengaruhi perubahan tekstur, komposisi mineral dan juga akhirnya membentuk batuan-batuan yang baru. Okey, batuan ini berubah daripada batuan asalnya. Oleh itu, sifat batuan metamorfosis ni selalunya adalah lebih cantik, berwarna-warni dan bersinar. Jadi batuan jenis metamorfosis ni lebih cantik lah kalau kita bandingkan dengan dua batuan yang kita belajar sebelum ini. Batuan ini juga keras sebab setelah terdedah dengan suhu dan tekanan yang tinggi tadi. Jadi kamu ingatlah, metamorfosis ni dikaitkan dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Dia ni merupakan batuan yang menjelma semula daripada batuan asal, dan yang cantiknya atau yang bestnya dia ni adalah dia lebih cantik dan berwarna-warni daripada batuan-batuan yang lain. Okey, ada sedikit penambahan info kalau kamu tengok dekat buku kamu lah, buku teks. Kesemua batuan metamorfosis ni dia mempunyai struktur berhablur. Batuan ini terbagi kepada dua jenis, iaitu batuan berjalur dan batuan tidak berjalur. Okey, batuan berjalur ni dia mempunyai susunan mineral yang selari. Kalau batuan yang tidak berjalur tadi, dia punya susunan mineral tidak teratur. Okey, macam gitu je. Okey, untuk jenis batu yang ada dekat batuan metamorfosis ni ada 4 dekat sini. Yang pertama shears, jenis cikgu tak tahu sebutnya macam mana, gneiss sekali, batuan marmar dan quartzite. Okey, jadi mungkin mudah sebab dia lebih kurang yang shears sama gneiss tu, dan juga batuan marmar dan quartzite. So kamu kena ingat. Jadi untuk batuan yang jenis berjalur tadi adalah yang dua nama lebih kurang tadi, gneiss sama gneiss tu. Kalau batuan yang tidak berjalur tu pula adalah marmar dan juga quartzite. Jadi kamu ingat, untuk batuan metamorfosis ni ada 4. Batuannya adalah gneiss, marmar dan quartzite. Okey, ini adalah ciri-ciri batuan metamorfosis. Jadi ada 4 jenis batuan kan, gneiss, marmar dan juga quartzite. Okey, jenis teksturnya ni, kalau gneiss ni dia sederhana kasar. Okey, kamu ingat gneiss sekejap lah yang diguna di tepung tu, jadi dia tidak kasar. Lepas tu gneiss ni, gneiss dengan marmar ni dia kasar. Kalau quartzite ni dia sederhana kasar. Okey, kamu ingat macam gini je lah. Gneiss dengan marmar tu kasar, dan yang dua lagi tu adalah sederhana kasar. Okey, sebenarnya batuan asal gneiss adalah selat, balsat dan juga granit. Kalau gneiss dia punya batuan asal adalah granit. Kalau marmar dia punya batuan asal ada kapur, dan quartzite dia punya batuan asal adalah pasir. Sebab metamorfosis ni kan hasil daripada batuan yang diubah dia punya tekstur, komposisi mineral menjadi satu batuan yang baru. Jadi inilah hasil-hasilnya. Jadi kamu kena ingatlah. Okey. Jadi itu je untuk pengajaran untuk hari ini. Semua boleh masuk ke dalam grup kembali dan kita akan buat perbincangan. Sekian, terima kasih.